Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahun 6 cerdas? Ustaz harap telah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini, Pendidikan Islam tahun 6. Pelajaran hari ini adalah pelajaran 8 Al-Asma'ul Husna. Unit 1 Al-Hasib, sambungan daripada tajuk minggu lepas. Okey, ingat, Ustaz harap kamu masih ingat lagi apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Baiklah, standard kandungan yang kita hendak capai pada hari ini ialah 3.4, memahami dan meyakini nama Allah Al-Hasib sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan seharian. Objektif pembelajaran, murid dapat menganalisis kesan meyakini nama Allah Al-Hasib dalam kehidupan seharian. Menjelaskan cara membuktikan keyakinan nama Allah Al-Hasib melalui tindakan. Dan yang ketiga, menyelesaikan contoh masalah mengikut kefahaman dan keyakinan tentang nama Allah Al-Hasib sebagai asas dalam tindakan. Baiklah murid-murid, terus kepada tajuk kita hari ini, sambungan minggu lepas. Kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Apa kesan dia? Pertama, membanyakkan amalan. Membanyakkan amalan. Kedua, bersegera melakukan amalan kebaikan. Segera, buat segera, tak tangguh. Yang ketiga, menghargai masa dengan melakukan perkara berfaedah. Menghargai masa, maknanya waktu muda kita banyak buat benda yang baik. Yang keempat, meninggalkan maksiat. Tak buat benda-benda yang maksiat. Yang kelima, bersyukur dengan segala pemberian Allah. Kena jadi orang yang bersyukur. Dan yang keenam, hidup disayangi Allah. Itu dia kesan meyakini nama Allah. Seterusnya, kita tengok bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Apa bukti dia? Apa bukti ya Allah itu maha menghitung dan maha mencukupkan? Pertama, adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Itu bukti dia. Allah itu Al-Hasib. Kalau tak ada hari kiamat, tak ada gunalah Allah nak hitung perbuatan kita. Jadi adanya hari kiamat. Bukti yang pertama. Yang kedua, diciptakan syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh. Soleh ni orang yang buat baik. Bukti yang ketiga, diciptakan neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, malaikat Raqib dan Atid ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Dalam rukun iman kan ada percaya kepada
malaikat. Antaranya malaikat raqib dan atid. Yang sentiasa mencatat amalan kita. Itu bukti Allah itu Al-Hasib. Yang kelima, adanya mizan, iaitu neraca timbangan amalan. Mana nanti di akhirat ada timbangan untuk menimbang perbuatan kita, amalan kita. Dan yang keenam, penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada manusia. Maknanya Allah yang ciptakan alam ini. Maknanya Allah yang mencukupkan rezeki bagi manusia. Okey, itu dia bukti nama Allah Al-Hasib. Okey, ini kita tengok apa amalan-amalan yang boleh menambahkan berat timbangan yang kita akan dapat di akhirat nanti. Ini gambar yang pertama. Sentiasa mengingati Allah. Duduk dalam bas ataupun duduk dalam komputer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Kedua, membantu orang yang dalam kesusahan. Mana bantu orang yang dalam kesusahan. Okey, itu perbuatan baik. Ketiga, membantu ibu bapa. Tolong ibu ataupun bapa, kalau tolong ibu lipat kain, kalau tolong bapa basuh kereta dan macam-macam kerjaan beratlah untuk bapa. Okey, yang seterusnya menunaikan tanggungjawab sosial. Buat gotong royong, bersihkan kawasan. Okey. Kawasan sekolah, kawasan masjid, pakai macam balai raya, macam-macam lagi. Itu tanggungjawab sosial. Terusnya, kita tengok. Ini perbuatan yang tidak baik. Okey. Maknanya satu hari nanti saya mahu berjaya seperti dia. Okey, mudah berputus asa. Tapi budak ini bagus. Sebabnya dia ada rasa hendak berjaya seperti mana kawan dia yang telah berjaya. Dia tidak putus asa. Kalau dia putus asa, maknanya itu tidak baik. Okey, apa lagi perbuatan yang tidak baik? Menganiaya orang lain. Gambar budak tu memancitkan tayar basikal kawan dia. Ini perbuatan yang tak elok ya. Seterusnya mengambil hak orang lain. Dia ambil barang pensel dalam pusat sumber ke mana-mana ni makmal ke, dia ambil ataupun pensel kawan dia. Mana tu perbuatan yang tak baik. Nanti akan ditimbang amalan kita. Okey, yang seterusnya. Ni murid yang malas membantu ibu bapa dia. Naim, mari tolong ayah. Sekejap lagi lah ayah. Sibuk main tab. Sibuk main game. Maknanya perbuatan yang tidak elok. Tidak membantu ibu bapa. Apa lagi? Baiklah. Kita tengok kehidupan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang diredai Allah. Kita baca. Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang soleh dan rajin beribadah. Beliau tinggal di Yaman. Hidupnya hanya untuk mencari redha Allah. Beliau mempunyai seorang ibu yang sangat tua dan lumpuh. Beliau memelihara dan menjaganya dengan sangat baik. Nombor 2, Uwais Al-Qarni sangat teringin bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Keinginannya disimpan dan dipendam kerana tidak sampai hati meninggalkan ibunya yang tua dan lumpuh itu. Ibu dia. Okey, yang ketiga. Pada suatu hari, ibu izinkan saya bertemu dengan Rasulullah
Dia pergi jumpa ibu dia. Dia cakap kepada ibu dia, "Pergilah wahai anakku temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah berjumpa baginda, segeralah pulang." Tu ibu dia kata. Uwais bersyukur dan meminta bantuan daripada jiran-jirannya untuk menjaga ibunya. Beliau segera bertolak ke Madinah yang terletak ratusan batu dari Yaman. Sesampainya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tiada di rumah kerana berada di medan perang. Pergi jauh-jauh nak jumpa Rasulullah, tak jumpa. Yang kelima, Uwais sangat sedih kerana hajatnya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tercapai. Beliau bergegas pulang ke Yaman sebagaimana dipesan ibunya. Sesungguhnya keimanan Uwais terhadap nama Allah Al-Hasib membuatkan beliau berusaha menjadi anak yang soleh dan mentaati perintah Allah. Yang keenam, perbuatan Uwais Al-Qarni ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dimuliakan Allah dengan menjadikan setiap doanya makbul. Apa yang hendak kita ambil daripada kisah Uwais Al-Qarni? Daripada kisah Al-Qarni ni, saya nak kamu fikirkan apa iktibar yang kamu dapat ambil daripada kisah Uwais Al-Qarni dengan ibu dia. Apa iktibar dia? Ya. Rumusan. Kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib dengan cara berhati-hati pada setiap perbuatan kita dan menjadi manusia yang bersyukur. Itu rumusan dia. Wajib beriman. Bila kita beriman, kita yakin Allah itu Al-Hasib, insya-Allah kita akan sentiasa menjadi orang yang berhati-hati di dalam setiap perbuatan. Dan juga kita juga akan menjadi orang yang sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Sekian saja untuk hari ini. Moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.